Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekal adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Inggeris rap aku dalam Melayu jujur pen sebagai keris. Aku takkan Assalamualaikum. What up? new leather. Yeah, I need me one. Smells good. Yeah, I need me. I need me. I need me some. Gotta get me. Gotta get me. Gotta get me one. Aku nak cari duit bro. Tiap hari so classy cause it's Gucci though. I need me. I need me. I need me Need me some. some. Gotta get me. Gotta get me. Gotta get me one. Aku nak cari duit bro. Tiap hari so classy cause it's Gucci though. Baju memakai orang atau orang memakai baju. Beribu ringgit di tangan dalam purse. Belum tentu 3 bulan simpan duit. Beli bag pilihan monogram. Mesti nampak baru nampak jenama kan. Tas tangan, tali pinggang, topi, kasut, baju. Please don't Gucci. Soldier boy overkilled it. Tiba-tiba Gucci nampak tacky. Jenama besar bagi celebrities pakai for free. Media cetak gambar satu dunia shopping sini. Bagi artis popular Instagram dia 3 juta. Biar dia pengaruh peminat dia yang buta. Boleh je aku start brand baru, panggil dia Gucci doh. Kate Middleton pakai, pastu naik harga lah bro. Semua persepsi apa yang dipakai warga elit jadi aspirasi. Follow FB, Google, semua bag yang nak dimiliki. So beli yang cheap lah, tapi jangan berani masuk kedai ori. Kedua tangan pasti digari. I need me. I need me. I need me Need me some. some. Gotta get me. Gotta get me. Gotta get me one. Aku one. nak cari duit bro. Tiap hari so classy cause it's Gucci though. I need me. I need me. I need me Need me some. some. Gotta get me. Gotta get me. Gotta get me one. Aku nak cari duit bro. Tiap hari so classy cause it's Gucci though. Berapa banyak kunci kereta? Berapa harga Gucci kau kereta? Memang mewah. Berapa harga diri kau? It's Yves Saint Laurent. Jangan salah lorat. Tak usah nak cakap besar bila kau berborak. See you been riding in my face in your truck, and you be saying how much you been spending on your butt, and you been using daddy's name to get into the club, and they be staring at your filthy face, asking who the priority and your inferiority. All these things are making you happy temporarily. I know you're listening, keep listening, keep hating. I'm broke. Wow, tu dia. Tak habis lagi rap Hani Madu tu. Tak sangka Hani Madu boleh rap. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam satu Malaysia buat penonton wanita hari ini yang dikasihi. Hari ini kita bersiaran lagi. Saya bersama dengan Aziza Arifin menemani anda sepanjang 1 jam siaran. Sihat Aziz? Sihat Alhamdulillah. Dan Nabiha kelihatan cantik buat bulan purnama hari inilah. Tengok tu. Dan semalam saya fikir rakyat Malaysia sempat menyaksikan satu fenomena gerhana bulan penuh yang berlaku dari jam 6.55 hingga 9 lebih kurang 9.35. Dan fenomena ini berlaku kala
terakhir pada tahun lepas iaitu pada April 2013 dan saya fikir ramai juga yang tidak ketinggalan untuk melaksanakan solat sunat gerhana bulan dan sebagainya. Dan sebagai wanita, kita perlu mengambil tahu bukan saja pasal gerhana bulan tetapi juga tentang bajet 2015 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita esok ya. Dan saya fikir banyak isu yang akan difokuskan pada kali ini, tetapi banyak juga undian yang memfokuskan kepada isu kos sara hidup katanya. Jadi sama-sama kita nantikan apakah bajet yang akan dibentangkan esok akan turut memfokuskan kepada isu kos sara hidup ini. Betul tu Aziz. Dan ini adalah undian yang dijalankan di laman mikro www.najibrazak.com/bajet 2015 yang selain daripada kos sara hidup, sebenarnya juga antara yang mendapat undian tertinggi adalah pekerjaan, perumahan dan kehidupan bandar, pendidikan dan juga kebajikan sosial bagi OKU dan golongan tidak bernasib baik. Tapi saya kira Aziz, bukan satu perkara yang mengejutkan kos sara hidup yang paling menjadi tumpuan bagi rakyat Malaysia kerana berikutan dengan harga kenaikan harga minyak petrol RON 95 baru-baru ini memberikan impak bagi masyarakat. Jadi sama-sama kita nantikan solusi dan juga sedikit pencerahan daripada bajet 2015 nanti. Esok ya. Tapi sebelum itu apa kata kita dengarkan terlebih dahulu pandangan dari orang ramai. Silakan. Okey, pertama sekali mengenai belanjawan yang bakal dibentangkan pada hari Jumaat ini. Sebagai seorang usahawan, sudah tentunya saya sentiasa menanti-nantikan bajet ataupun perks yang menjuruskan kepada keusahawanan. Contohnya pengurangan kadar taxation, dan sudah tentunya kita tahu tahun depan akan bermulanya GST dan yang akan kena directly kepada saya juga dan ramai lagi usahawan yang lain. Sudah pasti kita mahukan sistem ini dijalankan dengan sempurna dan dengan pengawalan yang betul. Okay, saya berharap untuk kali ini sebab saya merupakan peserta daripada Jabatan Pembangunan Wanita yang dibangunkan daripada low income dengan keadaan yang susah untuk dapat ke tahap ni. Saya minta kalau teks dikurangkan, itu satu yang terbaiklah. And then kita memberi peluang terutamanya kepada ibu-ibu tunggal dan golongan-golongan yang berpendapatan rendah untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka. Memperbanyakkan lagi geran-geran pinjaman-pinjaman, peluang-peluang kepada usahawan-usahawan yang baru nak meningkatlah, terutamanya usahawan wanita. Daripada segi usahawan, saya sangat mengharapkan bantuan kerajaan ataupun dana yang kami dapat gunakan untuk periklanan. Kerana periklanan adalah sesuatu yang sangat penting dalam bidang perniagaan dan dia amatlah tinggi kosnya. Okay, mungkin dalam tahun 2015 nanti kita boleh kerajaan boleh menyediakan subsidi untuk penyediaan bengkel untuk kami sertai supaya kami boleh berkongsi pengalaman dan juga berkongsi ilmu dengan para wanita di Malaysia. Lebih bagus kalau kita boleh dapat subsidi dari bantuan untuk penyediaan kedai retail especially supaya kita lebih boleh bergiat aktif dan boleh berkembang maju lagi di masa akan datang. Itu tadi pandangan dan juga harapan daripada golongan usahawan wanita tentang pembentangan bajet. Apa pun sama-sama kita nantikan pembentangan bajet 2015 esok lebih kurang jam 3 petang saya yakin. Okey. Dan seterusnya kita akan berkongsi dengan anda kisah cinta pelakon yang baru berusia 21 tahun tapi dah menemui pasangan hidup. Alhamdulillah. Bersama dengan kisah cinta Fifi Natasha dan juga pasangannya. Apa kata anda saksikan majlis indah mereka. Silakan. Tanggal 29 September 2014 bertempat di Dewan Sri Melati Putrajaya, satu majlis penyatuan hati di antara pelakon dan penyanyi Fifi Natasha Abdul Suhaimi bersama pasangan pilihannya Muslim Ahmad telah berlangsung. Fifi Natasha yang popular menerusi lakonannya dalam filem Cinta Kolesterol dan drama bersiri Vanilla Coklat serta lagunya Kawaii sudah hampir 2 tahun mengenali suaminya sebelum mengambil keputusan untuk bernikah. Keserasian di antara pasangan merpati sejoli ini jelas kelihatan. Fifi ni seorang yang penyayang, sangat caring. Dia suka manjakan Fifi macam Fifi pun gaji kau memanja sikit kan ni kan. Dan dia seorang yang sangat caring. Macam kalau Fifi syuting kan, dia mesti akan hantar lunch ataupun breakfast ke. So macam walaupun dia tak ada kat situ tapi dia still ingat Fifi. So macam suka surprise macam tu. Saya suka dengan sikap dia, sikap seorang yang periang,
Walaupun sedikit keanak-anakan, tapi itulah yang membuatkan special. Lagipun saya rasa kami mudah serasi, saya tak rasa ada apa-apa, tak rasa kekok dengan dia, saya happy dengan dia. Minat yang serupa menjadi punca utama mereka serasi bersama. Fifi yang gemar melancong telah memilih untuk membina mahligai dengan Muslim yang merupakan seorang juruterbang dengan sebuah syarikat penerbangan. Merancang untuk memiliki 3 cahaya mata bersama, Fifi turut mendapat restu daripada suaminya untuk meneruskan karier seni. Pada malam tersebut, penyanyi Farah Wahida turut menghiburkan tetamu yang hadir dengan 2 buah lagu. Begitu juga dengan juara idola kecil 3, Haris Alif. Antara rakan artis lain yang turut kelihatan hadir di majlis ini ialah Danny X Factor yang bertemankan isterinya. Kak Farah ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Fifi Natasha dan juga suaminya Muslim. Kak Farah doakan semoga anda berdua sentiasa diberi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Saya doakan semuanya berjalan lancar dan diharap pasangan kepada kamu berdua selamat mendalami dunia perkahwinan ini. Diharap ikatan suci yang dibina oleh Fifi Natasha bersama Muslim akan kekal hingga ke syurga. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami dalam Wanita Hari ini. Dalam segmen kecantikan hari ini kita nak menceritakan tentang lulur, manfaatnya kepada kecantikan dan juga kesihatan. Dan saya yakin wanita zaman moden kini sangat-sangat mementingkan kecantikan dalaman dan juga luaran. Dan kalau kecantikan dalaman dijaga dengan memakan vitamin, makanan tambahan dan sebagainya, kecantikan luaran tu perlulah untuk menjaga kesihatan kulit agar cantik, mulus, halus, gebu. Dan itu boleh dilaksanakan dengan kaedah melulur yang sekarang ini sama ada kita lakukan di spa ataupun boleh juga melakukannya sendiri. Okey, kalau melakukan sendiri tu saya sedikit gusar sebab takut teknik tu salah Ada ke teknik macam mana dia. ke. Mungkin ada teknik. Itu akan kita bicarakan. Tapi sebelum itu apa kata anda saksikan terlebih dahulu bingkisan laporan berkenaan dengan lulur ini. Silakan. Saya rasa memanglah kecantikan itu penting sangat pada wanita. Sebab lebih-lebih lagi wanita ni orang kata banyak tugas-tugas yang perlu dilalui pada seharian. Bagi saya mandi lulur tu ialah untuk merehatkan diri, orang kata memanjakan diri kan. Jadi itu kata kadang-kadang mandi lulur sendiri, nak buat sendiri memanglah orang kata susah sikit. Kita nak kena pergi salon. Jadi kalau nak pergi salon tu ikut kemampuan kita lah. Kalau kita rasa mampu untuk berbuat demikian, apa salahnya? Mandi lulur ni selalunya dia akan membuang pori-pori kulit-kulit yang mati untuk menghaluskan lagi kita punya kulit lah. Maknanya kat situ dia akan satu proses dia menghilangkan kotoran di luaran kulit supaya kulit kita lebih halus. Jadi mudahlah untuk kita menjaga kebersihan luaran badan kita. Okey, yang saya tahu mandi lulur ni bukan sahaja kaum wanita, lelaki pun boleh. Yang pertamanya kebaikan dia adalah untuk membersihkan kulit. Yang keduanya, saya pernahlah pergi mandi lulur. Rasa saya bila lepas mandi lulur, kita rasa badan kita segar, ya, selain pada membersihkan kulit-kulit. Dan juga dia boleh tahanlah dalam sebulan tu. Kita rasa dia punya kesan dia tu bila kita dah mandi lulur, kulit kita licin dan rasa sejuk, nyaman rasanya. Dan rasa nak buat lagi sekali lah kalau benda ni berkesan bagi saya lah. Saya pernah buat dan banyak lagi sebenarnya, dia tak kira umur. Yang saya tahu sekarang ni pengantin pun memang sebelum ni pun memang orang pasangan nak berkahwin ni dia akan pergi mandi lulur. Maknanya mandi lulur ni memang baik. Okey, mandi lulur ni badan kita hilangkan daki-daki dekat badan. So yang kulit-kulit mati tu semua dia akan up balik. Dia nampak nanti selepas tu dia akan nampak rasa macam keselesaan tu, nampak gebu, segar. So selesa lah. Ada 2-3 kali juga saya pergi mandi lulur. Buat satu badan lah. Daripada mula daripada atas sampai bawah sampai badan, kulit-kulit kita dekat kaki-kaki semua sekali, memang cantik lah. Lepas tu memang selesa. Kita bila dah berusia, kulit-kulit mati memang cukup banyak. Lepas tu bila mandi lulur tu nanti nampak tambah naik kulit-kulit rona-rona tu akan naik balik semula.
Jika kulit pada wajah dan tubuh sering terdedah dan dibiarkan terlalu lama tanpa rawatan kecantikan seperti melulur atau menyental, struktur kulit boleh menjadi semakin pudar, kusam dan kelihatan lebih gelap walaupun memiliki kulit yang cerah. Kulit juga perlu dibelai dan dilindungi kerana keadaan cuaca panas dan lembap. Rawatan lulur atau sental mempunyai keunikan dan kelebihan tersendiri dalam membantu mencerahkan kulit. Sebelum wujudnya pelbagai rawatan moden, mereka pada zaman dahulu lebih gemar memilih teknik melulur dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan, pokok herba dan kekacang yang mampu memberi impak kepada kecantikan kulit. Teknik melulur dengan menggunakan bahan semula jadi dapat menyalurkan khasiat terbaik terus ke dalam kulit. Tabik kakak-kakak tadi, Aziz. Punya masa, punya inisiatif untuk mencantikkan diri dengan pergi mandi lulur. Okey, hari ini mengetahui tentang apa tu rahsia ataupun teknik-teknik untuk mandi lulur. Apa kata kita perkenalkan tamu-tamu yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Di hujung sebelah sana kita bersama dengan Yun Yusof yang akan menceritakan terapi spa daripada rumah. Dan juga kita bersama dengan Elin Jamin selaku pengusaha spa ataupun perunikan kecantikan. Selamat datang. Dan juga kita ada seorang lagi. Dan kita juga ada bersama kita ni yang sentiasa cantik jelita mungkin sebab lulur. Raja Ilya. Selamat datang ke Wanita hari ini. Terima kasih. Okey. Sebagai pembuka bicara, mungkin kita nak berkongsikan dengan penonton. Mungkin Yun boleh terlebih dahulu kongsikan. Agaknya apa antara manfaat atau orang kata kelebihan mandi lulur ni bagi mereka yang melakukannya secara konsisten? Selain diceritakan oleh kakak. Selain yang diceritakan oleh kakak tadi. Okey, sebenarnya fungsi lulur kebanyakannya lebih kurang sama. Cumanya apa yang istimewanya saya bawakan lulur kopi. Yang mana lulur kopi ni dia bagi aroma yang menyegarkan. So dia bagi kita relax. Dan selain daripada relax, kita rasa release tension selepas melulur. Selain daripada menggunakan kopi ni sebenarnya boleh dilaksanakan di rumah sendiri ya? Ya, yang ini untuk kita buat di rumah sendiri. Cuma yang ini uniknya lulur kopi saya ni dia ada campuran dengan gel santan kelapa yang boleh yang ini buat sendiri. Yang boleh menganjalkan dan melembutkan kulit kita. Baik, kita tahu di luar sana ada pelbagai teknik melulur, kaedah menggunakan bahan-bahan yang berbeza dan mungkin Elin sendiri nak kongsikan bersama kami apa lagi kaedah-kaedah ataupun bahan-bahan yang boleh digunakan untuk melulur ni sebenarnya. Okey, selain daripada lulur-lulur biasa yang terdapat di luar sana, yang paling uniknya sekarang ni lulur coklat lah yang saya bawakan di sini. Kita ada mix dengan whitening cream mask dan juga collagen lah, di mana result dia tu kita boleh nampak dalam banyak result. Contohnya boleh whitening, anti-aging dan juga kita akan rasa kulit tu lebih tegang lah. Okey, bagi mereka yang nak melakukan sendiri di rumah seperti yang ada demonstrasi ketika ini, mungkin nak kongsikan bagaimana dengan pemilihan coklat itu sendiri? Macam yang coklat ni kita gunakan real coklat, dark coklat. Di mana kita mixkan dengan tapi kalau makan dia akan rasa macam masin sikit dan pahit sikit lah sebab that one kita dah campurkan dengan whitening dan juga collagen lah. So di sini yang paling best sekali untuk coklat spa ni, kita akan rasa kulit tu lebih halus, selembut kulit bayi lah. Itu extra result yang dapat. Itu antara manfaat lulur coklat lah. Okey, baik. Mungkin Ilyas sendiri nak kongsikan bersama dengan kami lah. Apa bentuk lulur yang sering Ilya lakukan? Sama ada di spa ataupun di rumah? Sebenarnya bagaimana? Selalunya Ilya buat dekat rumah je. Buat sendirilah ni. Tapi dah belajar tak teknik-teknik dia? Tekniknya mungkin salah kot. Mungkin tak betul dengan sebab. Jujur. Mungkin salah. Asal sentar-sentar jadilah kan? Janji sentar. Selalunya lepas habis syuting, kalau syuting outdoor yang selalu terdedah dengan sunburn ke apa kan, masa tu bila memang betul-betul kena sental betul-betul lah. Sebab nak get back balik skin tone. Apa antara lulur yang digunakan? Selalunya coklat. Coklat. Jadi beli banyak-banyak selain untuk makan, buat lulur. Dia lain. Coklat. Tapi Kak Ilya dia tak melekit ke? Kalau kita pakai coklat, lulur coklat tu ada rasa macam melekit tak? Dia tak melekit sebab dia real coklat tapi dia dah dicampur dengan whitening dengan memang collagen. Maksudnya lulur, memang untuk lulur badan, bukan untuk makan. Apa antara kesan yang Ilya dapat rasakan sendiri apabila selepas melulur itu menggunakan lulur coklat? Bagi Ilya, obviously kalau bila dah buat tu, sebelum dan selepas, bila contoh macam sunburn kan, ada kulit tak sekata ke apa, immediately kita boleh nampak perbezaan selain daripada kulit nampak lembut.
dia kilat in the same time. Dia boleh mencerahkan kulit dan saya rasa itu memang yang dicari oleh ramai wanita-wanita di luar sana kerana keadaan cuaca kita yang panas, sentiasa terdedah kepada panahan mentari dan sebagainya menyebabkan kulit kita gelap, pudar dan juga kusam ya. Okey. Mungkin Yun boleh nak kongsikan jika tadi Azzie ada menerangkan tentang kebaikan secara luaran. Kita boleh lihat sel-sel kulit mati tu makin hilang, kulit makin berseri-seri. Tapi kalau dari segi dalaman pula bagaimana? Adakah lulur ni dapat membantu? Sebenarnya dari segi dalaman, bila kita rasa fresh, automatik kita sendiri rasa relax dan muka pun boleh berseri-seri. Boleh nampak daripada situ. Dia menjadi satu terapi lah. Ya, terapi kita. Okey. Mungkin kita nak tanya juga dari segi teknik lah sebab ada orang yang mungkin mengingat boleh sental setiap hari. Tapi adakah boleh kalau orang yang gila spa, gila lulur ni kan mungkin dia kata tak apalah nak cantik, nak cerah, jadi buat setiap hari. Jadi adakah ia boleh dilakukan setiap hari dan sebenarnya berapa kerap yang boleh kita laksanakan? Sebenarnya kalau boleh kita buat dalam seminggu tu dalam 3 ke 4 kali. Janganlah hari-hari nanti kan kulit kita jadi semakin nipis pula kan. Jadinya kalau nak buat selang sehari pun boleh. Kalau Ilyas ni bagaimana? Berapa kerap menggunakan teknik lulur ni? Ilya akan buat sebulan sekali. Sebulan sekali saja. Tapi masih maintain tak cantik tak apa. Okey. Mungkin Elin nak kongsikan ketika ini sedang dilakukan demonstrasi lulur di bahagian kaki. Ada tak teknik-teknik tertentu untuk mereka yang nak mencuba ni? Ada. Macam kalau lulur ni kita boleh buat dekat bahagian-bahagian yang mana bahagian celaan yang susah nak cerah kan. Seperti tumit Yes, tumit macam dekat bahagian armpit. Kita kena fokuskan dekat situlah. So supaya kita akan dapat result tu maksimum lah untuk kita boleh nampak cerah dan halus di bahagian situ. Berapa lama boleh nampak keberkesanan lulur coklat tu? Even sekali buat pun boleh nampak juga dia punya result before and after. Bila lepas kita buat tu kita dah remove semua and then you boleh rasa kulit you memang halus, lembut sangat. Itu extra result memang untuk spa coklat ni lah. Dan berapa lama sebenarnya kita perlu proses melulur tu selalunya makan masa berapa lama? Dalam setengah jam ke 45 minit. Satu badan atau bagaimana? Satu badan. Satu badan. Okeylah. Tapi kita sekarang ni kita bercakap dari segi lulur untuk badan lah. Tapi bolehkah lulur tu dilaksanakan bahagian muka menggunakan contohnya coklat ataupun boleh, kopi tapi ada sedikit bahan yang lain lah kita masukkan. Tak sama dengan bahan yang kita masukkan untuk badan. Dia lebih soft lagi lah. Sebab kita ada campur lebih kepada macam anti wrinkle serum. Banyak lebih campurannya. Lebih kepada kebaikan untuk muka. Okey. Banyak lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton kita yang dikasihi. Tadi kita dah lihat lulur coklat. Kejap lagi kita nak berkongsi dengan anda bagaimana teknik urutan lulur kopi dan rempah pula. Semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini membicarakan tentang lulur untuk cantik dan juga untuk kesihatan. Dan sekarang ni saya dah berdiri ni tengah bersedia untuk melakukan teknik urutan lulur yang betul bersama dengan Yun. Mungkin Yun nak kongsikan terlebih dahulu di depan kita ni apa bahan-bahan yang digunakan? Okey, bahan yang digunakan di sebelah sini ialah lulur rempah. Okey, yang ini lulur rempah yang dicampur dengan gel zaitun. Okey, yang ini pula kopi yang dicampur dengan gel santan kelapa. So sekarang ni Yun akan tunjukkan demonstrasi melakukan lulur di tangan Nabila menggunakan lulur rempah. Jadi saya pula akan cuba menggunakan ataupun melakukan teknik urutan yang betul bersama dengan Yun menggunakan lulur kopi. Okey, jadi bagaimana? Okey, mula-mula kita basahkan tangan dulu. Basahkan tangan dulu. Okey, supaya nanti kita senang nak tanggalkan sel kulit mati tu. Okey, yang ni pun sama. Nabila pun sama juga? Ya, sama juga. Agaknya apa antara kebaikan kalau kebiasaannya kalau lulur coklat dengan lulur kopi kita sering kali dengar kebaikannya. Kalau lulur rempah pula bagaimana? Lulur rempah ni sangat sesuai kepada orang yang ada masalah bau badan. Okey. Mungkin boleh tunjukkan. Okey, yang ini. Okey, untuk lulur rempah kita akan ambil sikit je. Ambil sikit saja. Lepas tu kemudian kita lumurkan kepada tangan dahulu. Lumurkan kepada tangan dahulu. Okey. Dan kita buat rata-ratakan saja. Rata-ratakan saja, kemudian kita buat urutan secara membulat. Urutan secara membulat supaya kita dapat tanggalkan sel kulit mati dengan berkesan. Okey. Jadi dekat sini semua dekat celah-celah dia ni
Semua kita gosok-gosokkan dia. Sebenarnya saya bukan penggemar kopi, Aziz. Bau dia sekarang ni begitu menusuk ke hidung, bau kopi. Tapi bagi anda yang mungkin suka akan bau ataupun aroma kopi ni, memang boleh lakukan teknik urutan ataupun lulur kopi ni, sebab kalau anda boleh saksikan, tak tahulah ni daki ke apa ni, bukan kan? Daki nanti kita boleh tengok perbezaannya lepas kita cuci sekejap lagi. Takut saya ingatkan macam ni. Selain tu bahagian tapak tangan pun hasilnya selepas kena dulu juga. Pada kedua-dua tangan Nabihah ya. Nanti kita boleh tengokkan perbezaan dia, Aziz. Hasilnya selepas ini. Dan saya mungkin nak kongsikan juga tentang manfaat lulur kopi yang sempat saya baca semalam, iaitu menurut satu kajian yang dijalankan pada tahun 2008 yang dijalankan oleh Universiti Persekutuan Rio de Janeiro ke atas sukarelawan, mendapati kafein di dalam kopi tersebut dapat mengurangkan selulite pada bahagian pinggul sehingga 70%. Jadi kepada mereka yang mempunyai masalah berat badan, lemak berlebihan, ini satu berita baik kepada mereka yang gemarkan melulu menggunakan kopi ini. Betul tak, Yun? Ya, betul. Lagi satu ada tambahan, lulur kopi ni dia tinggi antioksidan. Jadinya dia boleh menyegarkan, mencerahkan dan melembutkan kulit kita lepas kita guna. Jadinya bila lepas guna tu memang rasa badan rasa macam fresh sangat. Release tension lah. Tidur pun boleh tidur dengan lena. Jika dilakukan lulur badan itu tapi secara bolehkah konsisten, kopi-kopi yang kita ada di rumah sekarang ini digunakan untuk melulur, boleh juga. ataupun ada bahan-bahan yang tertentu? Tak ada, nak guna kopi dekat rumah pun boleh juga. Kita cuma tambahkan. Adakah perlu mengisarnya terlebih dahulu ataupun boleh menggunakan begitu saja? Tak perlu. Kopi tu cuma tambah dengan garam atau dengan gula. Kemudian kita campurkan dengan gel mandian ataupun air pun boleh. Dan kita sental je lah dekat badan. Dan baru bilas. Okey. Apakah teknik yang mungkin Elin sendiri nak kongsikan bersama kami selain daripada melulu menggunakan kopi dan juga rempah? Selain daripada itu, kita boleh menggunakan garam laut. Garam laut dan kita boleh mixkan dengan apa-apa mask saja, whitening mask ke ataupun anti-wrinkle mask dan sebagainya lah, untuk kita mixkan dan kita lumurkan pada badan kita. Okey. Dan Ilya memang tak pernah mencuba, selain daripada lulur coklat memang tak pernah mencuba lulur yang lain. Cuba lagi. Mungkin selepas ini teringin tak nak cuba lulur kopi? Mungkin kopi dengan rempah, sebab rempah tu bunyi interesting sangat. Selalu kita guna untuk makan buat kari. Jadi balik anti saya baru nak tertanya, adakah menggunakan rempah-rempah biasa yang ada di rumah, Yun? Boleh. Yun, adakah kita boleh menggunakan rempah-rempah yang ada di rumah untuk melakukan lulur? Boleh. Sebenarnya boleh juga. Macam kita kisah sendirilah. Boleh. Sebab rempah ni memang dia banyak kebaikan dia. Lagi-lagi kita nak buang angin, dan rempah ni dia banyak kebaikan macam melancarkan peredaran darah. Tapi adakah kita boleh menambah dengan satu bahan aromaterapi dan sebagainya untuk menghilangkan bau rempah tersebut? Boleh juga. Macam yang saya buat sekarang ni, kita campur dengan gel mandian zaitun. Kalau nak tambah dengan minyak aromaterapi pun boleh juga, macam rose ke lavender. So bau rempah tu tak kuat sangat. Okey. Kalau Elin sendiri di spa, Elin, yang mana yang lulur yang paling mendapat sambutan di kalangan lulur coklat lah yang paling mendapat sambutan. Sebab dia punya result tu memang customer suka. Dia memang nampak kesan dia. Memang nampak kesan. Lepas kita mandi tu, bilas tu, kita akan rasa kulit kita sehalus kulit bayi lah. Yang itu memang ketara sangat. Baik, kalau tadi kita membicarakan tentang lulur coklat pada bahagian badan, sekarang ni apa yang dapat anda saksikan di kaca TV adalah lulur coklat di bahagian muka ya. Mungkin Elin nak terangkan? Okey, yang ini special treatment yang kita ada, facial chocolate, di mana dia boleh memberi satu result yang paling best, whitening and anti-aging. Actually ingredient yang terdapat dekat dalam coklat ni dia memang boleh bagi extra whitening pada kulit. Berbanding dengan facial whitening yang biasa. So surprisingly kita dapat tahu coklat ni dia mempunyai khasiat yang sangat unik lah. Okey, berapa kerap sebenarnya kita boleh melaksanakan facial itu? Facial dalam sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Okey, baiklah, saya tengok Ilya macam teringin dia nak melaksanakan facial coklat itu. Dekat mana? Facial tu insya-Allah. Okey. Baiklah, di hujung perbincangan kita mungkin Ilya nak kongsikan sedikitlah apa rahsia kesihatan atau kecantikan luaran dan dalaman Ilya sendiri untuk orang kata maintain cantik. Ilya sebenarnya seorang yang lasak. Memang Ilya jarang jaga kecantikan, tapi lulur mandi macam Ilya kata, Ilya buat sebulan sekali. Dan Ilya selalu ngamalkan ambil fish oil. Fish oil tu memang makanan tambahan lah. Makanan tambahan suplemen setiap hari tanpa putus.
Okey. Dan juga minum vitamin C sekerap yang mungkin. Setiap hari? Setiap hari. Okey, itu dia Dah tahu dah rahsia tips kecantikan Ilya. Bolehlah nanti cuba. Okey, inilah hasilnya. Walaupun dalam masa yang sesingkat ini, saya berjaya melakukan teknik ululur yang betul yang dibantu oleh Yun. Boleh kita tengok sikit tangan Nabiha? Tunjuk sikit pada kamera. Adakah apa-apa perbezaan Boleh di situ? Mexico. Ini yang telah dilulur dan ini yang belum dilulur. Saya kira ada perbezaan jugalah. Rasa dia memang rasa dingin, rasa lembut. Saya sarankan bagi anda yang mungkin tidak punya masa untuk ke spa, boleh saja lakukan rawatan lulur ini di rumah. Terima kasih kepada Yun dan juga kepada Ili dan juga Ili akan bersudi bersama kita hari ini. Banyak manfaat tentang lulur yang dapat kita kongsikan bersama pada hari ini dan diharap anda penonton di rumah dapat mencuba tentang rawatan melulur ini di rumah ataupun di spa. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Masih lagi membicarakan tentang kecantikan dan kali ini kita nak berkongsikan rahsia produk terbaru ini iaitu Zofia Beauty Secret. Dan untuk itu kita nak perkenalkan tetamu yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya perkenalkan Julia Farhana binti Marin selaku jurucakap produk. Selamat datang. Apa khabar? Terima kasih. Khabar baik. Okey, mungkin Julia nak kongsikan akan produk yang terdapat di hadapan kita ketika ini. Okey, baiklah. Pertama sekali saya nak kongsikannya fungsi dan khasiat Zofia Beauty Secret ni. Pertama sekali ia adalah satu produk yang khusus untuk kaum wanita yang mempunyai masalah kulit dan jeragat. Ia boleh membantu untuk mencantikkan bentuk badan, melancarkan sistem pencernaan, membantu menghilangkan bau badan serta meningkatkan kesihatan dalaman dan luaran. Okey. Okey, jadi siapakah yang sesuai untuk mengambil produk Zofia Beauty ni? Baik, untuk Zofia Beauty Secret ni pada semua kaum wanita yang berumur 19 tahun ke atas boleh mengamalkan Zofia Beauty Secret dan bagi petua ia lebih baik kita mulakan daripada muda lagi, daripada umur kita dah muda, jadi selepas kita berkahwin pun kita teruskan lagi kita amalkan Zofia Beauty Secret ni. Jadi boleh digunakan oleh remaja yang berusia 19 tahun ke atas sehingga mereka yang berusia unlimited. Unlimited. Yes. Okey, menarik tu. Mungkin nak kongsikan apa istimewanya produk Zofia Beauty Secret ini sini? Baik, istimewanya Zofia Beauty Secret adalah kandungan tumbuh-tumbuhannya yang dicampurkan bersama buah-buahan iaitu Habatus sauda, pure collagen, Pureria mirifica, kayu serapat dan macam-macam lagi kandungan tumbuh-tumbuhan yang bagus untuk kesihatan luaran dan dalaman. Dan yang anda dapat lihat sekarang ni ada perbezaannya sebelum saya mengamalkan Zofia Beauty Secret dan selepas. Oh, ini Julia sendiri? Ya, saya sendiri. Saya nak kongsikan bersama dengan kami. Apakah agaknya perbezaan yang dapat Julia saksikan? Okay, mula-mula kita dapat lihat perbezaan daripada segi bentuk badan, bentuk badan dan kesihatan. Kita sendiri rasa kita lebih cergas selepas minum Zofia Beauty Secret ni. Kita kena amalkan setiap hari. Mungkin nak terangkan cara pengambilan Zofia Beauty ni. Cara penggunaannya sangat simple. Ambil yang dalam kotak ni dia ada 30 sachet. Penggunaan selama sebulan dan cara pengambilannya sangat mudah. Buka satu sachet, diambil setiap pagi. Itu sebelum makan, sebelum kita breakfast, kita ambil dengan air suam. Segelas air ya? Ya, betul. Dan sehari sekali sahaja? Sehari sekali sahaja. Okey. Jadi apa antara keberkesanan ataupun kesan yang boleh dilihat untuk mereka yang mengamalkannya secara konsisten ni? Pertama sekali, kulit. Kulit lebih lembut, lebih cerah. Tak perlu luluh lah. Betul. Kalau luluh, lebih bagus. Ya, kita amalkan dua-dua sekali. Dan kalau anda lihat sekarang, tangan saya sebelah kanan, dulu ada parut, tapi sekarang dia lebih cerah. Okey. Dia sekatakan tona warna kulit kita. Boleh membantu ya? Ya, betul. Boleh terangkan pula berkenaan dengan tablet yang ada di hadapan kita? Tablet itu adalah untuk tambahan bagi membantu untuk mencerahkan kulit dan sihatkan kulit kita daripada dalam. Jadi maknanya ambil sachet dulu? Lebih baik kalau kita amalkan dua-dua sekali. Okey. Cara pengambilannya? Cara pengambilannya kita minum dulu yang sachet tu dan bagi yang tablet pula kita boleh ambil waktu malam. So kita ada satu yang untuk waktu pagi dan satu lagi untuk waktu malam. Waktu malam. Ada tak sebarang patah larang untuk mereka yang mungkin sedang hamil dan sebagainya? Bolehkah mereka mengambil produk ini?
Kalau untuk yang hamil, sebab produk ni adalah daripada tumbuh-tumbuhan yang natural. So bagi yang hamil pun boleh amalkan Zofia Beauty Secret. Tak ada masalah ya. Tak ada kesampingan dan InsyaAllah sebagainya. boleh membantu. Mungkin ramai juga penonton di luar sana yang tertanya-tanya berapa harganya. Okey, baik, untuk satu kotak ni yang kita dapat lihat ni depan ni sekarang, untuk satu kotak di mana dalam satu kotak ni ada 30 sachet. Harga asalnya RM250, harga pasaran. Tapi sekarang ni ada promosi yang sedang diadakan di mana anda boleh dapatkan satu kotak sebanyak RM159 sahaja. Ya, betul. Dan promosi ni berlangsung sehingga bila tu? Sampai sehingga Oktober, bulan Oktober. Bulan Oktober sahaja. Dan bukan itu sahaja, bagi yang promosi ini, bila anda membeli satu kotak, anda boleh dapat satu botol tu secara percuma. Oh, botol yang tablet bernilai tu. RM98. Beli sekotak dapat yang tablet. Betul. Menarik tu. Jadi Jadi harga RM150 Ya, RM159 is it? RM159. Okey, di mana nak dapatkan produk ni? Baik, anda boleh dapatkan produk Zofia Beauty Secret daripada stokis-stokis yang dilantik sahaja yang tertera di kaca televisyen anda sekarang. Ataupun hubungi HQ melalui SMS di talian 011-1245-6113. Saya ulang sekali lagi ya. 011-1245-6113. Okey, dan akhir sekali apa pesanan Julia kepada penonton-penonton wanita hari ini? Okey, pertama sekali, dapatkan Zofia Beauty Secret secepat mungkin sementara stok masih ada, dan tidak rugi kita mencuba Zofia Beauty Secret kerana ia bukan sahaja meningkatkan kesihatan luaran dan dalaman, tapi memberi kita membentukkan memberi kita bentuk badan yang cantik dan menarik. Seperti Julia sendiri. Jadi bagi mereka yang berminat nak mendapatkan produk ini, apa saranan daripada Julia sendiri sebagai mereka yang telah pun mengambil produk ini? Perlu diambil secara konsisten atau boleh mungkin ada skip-skip ke atau bagaimana? Lebih baik kita ambil secara konsisten sebab Julia sendiri pun Julia secara konsisten mengambil selama sebulan dan nampak sebulan dan nampak mungkin selepas nampak kesan kita boleh kurangkan pengambilannya tak atau bagaimana? Tak. Lebih baik kita amalkan terus. Daripada kita belum berkahwin tu sampai kita berkahwin, selepas berkahwin pun teruskan amalkan. Barulah cantik Aziz daripada 19 tahun sampai 60 tahun. Belum kahwin InsyaAllah. dah kahwin dah beranak cucu pun boleh mengamalkannya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Julia Farhana selaku jurucakap produk Zofia Beauty Secret. Dan apa kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Sudahlah tu aku dah penat berbahasa Inggeris. Serat aku dalam layu pen sebagai keris. Aku takkan henti hingga air mata kau menitis. Kau buat muka tebal tu pasal otak pun tipis. Dua gadis yang ditunggu-tunggu sudah sampai. Sambut kami dengan meriah tabur bunga rampai. Jangan malu kucing bila nampak hanya lambai. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Seronok sangat hari ini nak berbicara dengan anda akan dua artis yang semakin meningkat naik. Seorang tu memang kita dah kenal dah. Memang ada keluarga kita. Betul. Sempat kita dengar mereka berap tadi dengan lagu Gucci Do. Bukan Prada, Gucci. Gucci Do. Okey, bersama dengan Hani Madu dan juga Kedah. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Terima kasih. First time kat Wanita Hari Ini. Ya ke? First time ke? Jangan tipu First time kot. Hari tu Ida datang tau dengan your dad. Oh ya. Aduh. Dah lupa. Okey, hari Nak ini ceritakan tentang konsep album anda bersama dengan Kedah. Okey, ini adalah dua single kolaborasi saya dengan Kedah yang bertajuk Gucci Do dan juga Go Hard Augustan. Sebenarnya projek ni suka-suka tiba-tiba jadi serius. Kedah was the one yang macam let's collaborate. Like tahun lepas kan. Cerita sikit. Saya sebenarnya dah kenal Hani Madu dah lama dah, dalam 10 tahun. Tapi masa tu Hani macam still tengah concentrate dengan radio DJ. Lepas tu saya pun sedang belajar masa tu. And then only until last year saya jumpa dengan dia lagi sekali. And then kita macam kita dah lama kenal. We both like rap. Why don't we do something together, do a song. So kita buat satu lagu and then jadi macam seronok pula buat lagu sama-sama kan. So became 2 and 3 and 4 songs. So jadi jadi mengapa memilih konsep rap ini? Memang Kedah and me we started as I started as a singer and a rapper juga, and Kedah I found out that she can rap dah lama dah. Cuma dia fokus on her studies. And then bila kita orang buat lagu yang first kita buat tu actually I nyanyi in the chorus and I rap juga. Tapi I tak pernah collaborate dengan a female rapper tau. So dia punya
kimia dalam studio tu. Dia macam jadi-jadi. So macam dah menjadi-jadi tu kita orang macam lagi apa? Lagi kuatlah kimia tu, ikatan kimia tu. Energy tu kita orang nak share dengan semua orang. Sebab tu kita sekarang ni jadi macam duo lah. Saya sebenarnya kagum dengan anda berdua ni kerana bukan calang-calang wanita yang boleh rap ni. Mungkin nak rap sikit secara live boleh tak? Mana tahu tadi orang ingat miming ke? Cuba rap sikit. Kita bagi Kedah rap. Okey, Kedah. Tadi dia halfway je. See, you been riding in my face in your truck, and you be saying how much you been spending on your bug, and you been using daddy's name to get into the clubs, and they be staring at your filthy face, asking who the set your priority and your inferiority. All these things are making you happy temporarily. Nampak tak tu? Langsung bukan miming tu. Tahniah untuk anda berdua. Spontan saja. Betul. Apa antara mungkin latihan ataupun tiba-tiba bakat rap tu ada dalam diri? Ke macam mana sebenarnya? As a rapper, yang paling penting you kena tulis lirik dulu. Kena tulis lirik? So penulis lirik. Tapi maksudnya lirik dihasilkan oleh anda berdua. Macam as a rapper, the first thing you have to do is orang semua akan tanya, you boleh tulis lirik sendiri ke tak? Sebab kalau you tak boleh tulis lirik sendiri, you're not a rapper. Sebab rap tu adalah you're telling a story ataupun you macam bagi line-line macam dalam movie. So you nak orang dengar, you nak orang tengok apa yang you cakap ni. Macam tak ada macam lalut suka hati je tak. Bila dah tulis lirik, lepas tu? Kena pandai ada flow sendiri, cara sendiri. Tu yang nampak lenggok-lenggok tadi tu. Ada feel. Kena feel, attitude, the way you express yourself pun kena make sure that orang pun boleh faham apa kita cakap. That's important lah. Ada berapa lagu dalam album ini? 14 sebenarnya dalam mixtape kami. Nak anda menghasilkan semua lirik untuk album ini? Wow. Memang actually tak confuse ke dia punya lirik? Tak ada, because bila you tulis lirik tu kan dia datang dari hati. So bila datang dari hati tu dia macam lagi senang ingat daripada you ingat macam kononnya kalau I nak rap lagu Eminem ke Jay-Z lagi susah sebab I nak ingat. Bukan pengalaman sendiri kan. Betul. So bila pengalaman sendiri, tulis sendiri, so dia lagi apa? Asli lah. Yang mana lagu yang paling dekat di hati anda berdua? Gucci Do, saya suka Gucci Do sebab lagu tu tentang wanita yang betul-betul macam taksub dengan dunia materialistik sampai sanggup berhabis beribu-ribu ringgit untuk beli beg yang mahal, tapi dalam duit, dalam purse tu tak ada duit sebenarnya. Lepas tu untuk makanan, nak beli makanan, barang keperluan tak cukup duit. So lagu ni memberi pengajaran kepada semua wanita yang macam hidup kena ikut kemampuan lah. Macam kalau tak cukup duit tapi nak juga beli Prada, nak juga beli Gucci, all those stuff, but you don't have to feel pressured to buy those kind of stuff if you cannot afford. Hashtag mohon terasa. Dia cakap pun dah macam rap juga. Kita pun dah rasa macam wow, hip hop lah kita ini. Okey, kita akan dengarkan daripada Hani Madu dan juga Kedah dengan lagunya Go Hard or Ghostan. Go Hard or Ghostan. Menarik tu. Dan sebelum itu mungkin Aziz nak kongsikan topik esok. Topik kita esok apa lagi tentang pembentangan bajet, apa yang wanita mahukan. Jadi sama-sama kita nantikan pembentangan bajet 2015 esok. Dan kami nak tinggalkan anda bersama dengan Hani Madu dan juga Kedah dengan lagu Go Hard. Go Hard or Ghostan. Go Hard or Ghostan. Silakan. Terima kasih. Sudahlah tu aku dah penat berbahasa Inggeris. Rap aku dalam Melayu cucuk pen sebagai keris. Aku takkan henti hingga air mata kau menitis. Kau buat muka tebal tu pasal otakku tipis. Dua gadis yang ditunggu-tunggu sudah sampai. Sambut kami dengan meriah tabur bunga rampai. Jangan malu kucing bila nampak hanya lambai. Pergilakan kami sampai baring atas lantai. You can go, you can go, 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 you can go. You can go hard. I said you can go. You can go, go, go. You can go hard. You can go. You can go hard, or you can go stand, or you can go harder until you're number one. Say you can go hard, or you can go stand. Cause when you're going harder, you're stopping for no one. Semua haters I belanja Faiz the holiday. Sebab I faham is the end of your days. Satu tahap tinggi, aku pergi lagi bila dua female rapper datang ke KL.
KL City Bak ponok glenyatek Tok so nak kecoh sini Akak perahu tak dok terbakar Mari sambil kita pergi Cicak gobeng gempa sempoi Semua kita sambut Jangan serabut otak lutut Masalah biar lucut. Siapa cakap anak Sheena tak boleh rap? At least kau nak legend lagi. Siapa cakap mak orang tak boleh rap? I masih rap tau. Masih apa weh? Masih hip hop bro. Masih hip hop. You can go hard or you can